So tajuk yang kita akan fokus pada malam ini insya-Allah adalah daya paduan. Okey, daya paduan 1.1 tingkatan 5. Okey, kalau adanya tingkatan 4 pun nak study pun boleh, tak ada masalah sebenarnya. Okey, alright. So dalam tajuk daya paduan ni ada banyak benda yang kita nak study. Okey, kita nak tahu maksud dia, kita nak macam mana nak tentukan daya paduan. Lepas dah kenal apa itu maksud daya paduan ni, kita nak kira lah, nak kira dia macam mana. Yang kamu nampak dot-dot banyak ni, basically adalah untuk pengiraan dia. Basically adalah pengiraan dia. Okey, siapa yang tak ada lagi nota ni boleh tekan link di bio cikgu, boleh dapatkan nota ni. Nota ni cikgu ambil daripada cikgu Sophie. Terima kasih dan kredit kepada cikgu Sophie yang sudi berkongsi semua ni. Okey. Kemudian kita nak cuba discuss tentang daya paduan ni. Daya paduan ni apabila objek tu semua ni sebenarnya melibatkan pengiraan. So jadi insya-Allah dalam masa setengah jam yang cikgu target ni, cikgu tak nak lama-lama, nanti kita melalut jauh-jauh. Okey, kita akan cuba discuss. Okey. Alright, jom straight away go. First kali kamu tahu daya ni pada form 4 adalah benda yang boleh menolak ataupun menarik dan mengubah bentuk sesuatu. Senang cerita, apa itu daya kalau orang tanya? Dia boleh menolak, menarik dan mengubah. Mengubah apa? Boleh mengubah bentuk, boleh mengubah arah. Okey. So itu adalah daya. Kita kenakan daya tu. Alright. So daya tunggal yang mewakili kesan. Daya paduan ni apa maksud dia sebenarnya? Okey. Daya paduan ni adalah apabila contoh, for example, kamu ada sebuah buku yang berada di atas satu satah macam tu. Okey, dia bukan terapung di atas satu satah. And then ada seorang menolak contoh F1 ni menolak dari arah kanan ke arah kiri. So nilai dia mungkinlah 200 Newton contoh. Dia tolak daripada arah situ. Kemudian ni kata kita namakan dia sebagai as usual suspect Ali. Okay. Ali tolak daripada kanan ke kiri dengan nilai daya yang diberikan 200 Newton. Okay, itu semua situasi yang senang nak faham. Suddenly ada seorang lagi yang ada kekuatan, dia tolak pula arah sini. Dia tolak arah situ. So as usual nama dia kita bagi sebagai Abu. Ali dan Abu ni best friend lah. So Abu ni dia tolak dengan daya letak F2 sama dengan 100 Newton. Sama dengan 100 Newton. Okay. So basically daya paduan adalah bukan lebih besar. Daya paduan adalah gabungan. Gabungan antara ni yang F1 ni dengan F2. Cuma yang kamu kena faham adalah bila kita nak gabungkan dia, ada dua benda yang penting kena faham. Okay, yang pertama adalah bagaimana kita nak selesaikan magnitude dia. Magnitude dia macam mana nak selesaikan. Dan yang kedua, yang pertama magnitude, yang kedua adalah bagaimana nak selesaikan arah dia. Dua benda ni we need to take into account and consideration. Okay. So itu ayat dia kata ni daya tunggal yang mewakili kesan gabungan dua atau lebih daya secara magnitude dan arah. Itu ayat dia. So basically katakanlah kalau kita angkat, if let's say we take to the left to the right as positive, kita anggap macam tu. So we become 100. Okay, 100 plus. Kan daya gabungan kan. So kita plus lah.
Okay, kita plus dengan negative 200. Why negative? Because negative represent the direction. Represent the direction. Okay. So Midan Dut cakap daya yang ditambah dalam sesuatu objek. Kurang tepat ayat tu, mungkin kena mungkin kamu nak masukkan lain, tapi cikgu rasa kat sini daya yang ditambah, bukan ditambah dalam objek tu, daya yang bertindak situ kita nak gabungkan. Okey, itu maksud kamu. Harith Harith rasanya yang pertama dia ada join. Okey. Tak ada, cikgu baru je start, tak sampai pun dalam 10 minit lagi, baru je start. Okey, boleh join lagi. Nota dah tahu kan nak dapat kat mana. Okey, kalau siapa yang belum tahu, Nota boleh tengok dekat cikgu punya bio, ada link. Saya suka fizik cikgu. Bagus lah tu. Bagus, keep it up. Okey. Dekat okey, nota saya ada, bukan nota saya pun, saya ambil pun daripada cikgu lain. Dekat bio ada link. Okey, kalau kamu pergi cikgu punya bio, okey, ni TikTok cikgu buka balik. Okey, dekat bio cikgu ni, okey, ada link kan. Kamu tekan je link tu. Tekan link tu, dia akan bawa ke sini, my link lah ni. So untuk form 5, press form 5 lah. So you get to choose between DLP punya notes and non DLP. You can choose that. Okay. Alright. Tak apa, no problem. Matrix pun dia tak jauh sangat daripada SPM, dia tambah sikit-sikit je. Okay, so kita kembali ke kelas kita ni. Okay, so represent the direction. So total dia kat sini adalah, so bila kita total dia 100 minus 200, so it become berapa? Minus 100. Minus 100 Newton. So basically daya paduan kat sini, F paduan bernilai negatif 100 Newton. Daripada sini, apa yang dimaksudkan dia tu? Okey, satu, magnitude ini adalah magnitude dia. Ini magnitude daya paduan tadi. Dan yang negatif ini bermaksud dia bertindak ke arah kiri. Ke kiri. Sebab apa tadi? Before ni kita kata, if let's say to the right as positive. So kalau negative means to the left lah. Right. Okay. Right. So ini antara things that yang kita kena take into consideration lah. Daya paduan ni adakah arah dia sama ataupun arah dia bertentangan, yang macam cikgu baru tunjuk dalam example tadi. And then kita ada arah yang berserenjang dan arah yang tidak berserenjang. Sekejap lagi kita fokus kepada poin yang ketiga dan keempat. Alright. Cuba kita tengok for example lah. First of all, ini tanggapan kita yang pertama. Okay, kita stick dekat sini. Kita kata apa? Anggapan daya arah kanan sebagai positif untuk memudahkan calculation kita nanti. And then arah kiri as negatif. Okay, kita fikir kat situ. Alright. So kita tengok contoh daya serari ataupun dia punya direction is the same. So calculate the resultant force. Okay. Berat 2 kg. Jisim dia. So jisim 2 kg. Ada F yang pertama 8 Newton. Okay. Saya student Cambridge tapi saya suka fizik. No, kita ada student Cambridge. Mantap Pak Abu. Cambridge ni sebelah mana? Cambodia. Okay, so kita ada F2 15 Newton. Okay, 15 Newtons. So calculate the resultant force. Basically F, dia ada macam-macam cara nak tulisan. Ada yang letak
F total lah ataupun just F saja kan. So basically FT ni maksudnya daya paduan F total, okay, becomes F1 plus F2 because of the direction ataupun arah dia punya daya tu adalah sama. So kita positif lah kan. So and then positif kita tak tulis lah. So become 8 tambah 15. So it become F total 8 tambah 15 23 Newton. 23 newtons dia punya daya paduan dia kat situ. Ada tak jawapan kat sini? Tak ada daya paduan. So jawapan dia kat sini adalah 23 newton daya paduan. Dan since it is positive answer, we know that this is to the right. Kesan daripada arah paduan tu total dia bergerak ke kanan. Okey. Baik. Sekarang ni arah ke kiri, dua-dua arah kiri. Ni anak panah ni mainkan peranan yang penting peranan yang penting. So F total ataupun daya paduan sama dengan F1 F2. Kat sini kita label lah. Sini F1, sini F2. Sebenarnya masa pengalaman cikgu mengajar kan, cikgu perhatikan ramai juga sebenarnya bila student dia buat calculation, dia terus skip part yang ni. Dia rasa part ni tak penting. Part yang nak menulis, kita sebut apa, menulis step first tu. Nasihat cikgu, walaupun soalan tu simple, tolong tulis. Tolong tulis. Jangan terus F sama dengan 10 tambah 5. Kenapa? Kita tak nak tengok macam ni contoh. Kita tak letak pun negatif, tak ada. Negatif kita terlupa letak. Sebab apa? Kita terlalu obvious yakin yang okey, F1 tambah F2 je. Cikgu galakkan kamu senaraikan dulu list ataupun formula yang ada sebelum jump to the straight to the calculation. Okay, so F1 dia negatif 5 tambah negatif 10. So become negatif 15 Newton. Tu jawapan dia. That's the answer. And kita tahu kat sini adalah F okay, sebanyak, okay, apa yang dimaksudkan dengan jawapan yang cikgu highlightkan ni? Dia maksudkan F sebanyak 15 Newton bertindak ke arah kiri. That's what it's meant. Okay, itu yang dimaksudkan. Okay, now kita tengok contoh jika ini calculation sikit lah. Ini just mathematics simple, tapi why not kita give it a try kan. Jika daya paduan, so sekarang ni dia dah bagi kamu F resultant. Okay, daya paduan adalah 12 Newton. Calculate the F, pun cari ataupun kira F tu. So ini maklumat yang kamu ada. So kita ada F yang kita nak kena cari, how much nilai dia kat sini. Dan kita ada satu lagi F, dan kita dah tahu nilai dia. Total ni for the same direction, arah yang sama, total dia tadi 12 Newton. Dan kat sini disebut 12 positif. So kita tahu arah dia. So kita agak satu soalan, cikgu, kalau tak ada daya bertentangan pun kena negatif juga ke? Depends. Sebab tadi mula-mula kita decide untuk ambil ini as into consideration. Kita dah anggap semua yang ke kanan positif, semua yang ke kiri negatif. Faham tak? So bila kita stick dengan ayat ini, walaupun arah yang sama, kita consider as negatif. Dia tak melainkan kalau kamu anggap arah kiri positif, so boleh juga.
ataupun tak ada maksud lain, boleh je apa yang kamu cakap tadi benar. Okay, cikgu cuma cerita ni supaya nak mudahkan pemahaman. Okay, alright. So 12 Newton, as usual kita tulis dulu F total sama dengan F1 plus F2. So F1 kita nak consider yang mana? Perhaps yang ni sebagai F1, this one as F2. So kita masukkan all the information yang kita dah ada. So F resultant dia, F total 12 sama dengan F1 kita positif 5 plus F yang kita nak cari tu. So after that dia just matematik lah, simple basic matematik. F sama dengan 12 tolak 5, F sama dengan 7 Newton. Okay, so walaupun kamu dah dapat 7 Newton ni, try untuk train yourself ataupun minda kamu to, apa kita cakap bahasa Melayu tu, baca di yang tersirat di sebalik jawapan tu. Apa yang tersirat kat situ? Tersirat ke tersurat? Yes, tersurat apa yang kamu tulis dekat atas surat, tersirat yang di sebalik tu. So, apa yang tersirat kat sini? Sama juga ayat macam tadi. Daya paduan, daya 7 Newton bertindak ke arah kanan. Itu maksud dia. Kalau kamu nak tambah lagi, boleh tambah bersama-sama daya 5 Newton. Itu yang dimaksudkan. Tempura nuggets. Yes, tersirat. Itu betul lah maksud cikgu tadi. Di sebalik dia. Okay. Next, kita tengok sini. 2 kilogram. Okay. Arah kiri. Still kita akan consider arah kiri as positif, even though dia punya dua-dua arah yang selari. So F total sama dengan F1 tambah F2. Kat sini kita consider sini sebagai F1 lah, sini sebagai F2. So 12 Newton, which is dalam kes ni positif jika daya paduan adalah 12 Newton. Okay, since both of them macam mana kita nak tengok arah dia ke sana. Okay, arah dia ke sana, kita anggap 12 Newton kat sini negatif lah, kiri jugalah. Okay, so 12 F1 tambah negatif 10. So lebih, next adalah matematik lah. 12 tambah 10. Sorry, dekat sini cikgu kena letak negatif. Dekat sini cikgu kena letak negatif. Okay, ada satu soalan tanya. Cikgu nak tanya, kalau ambil degree pendidikan fizik, well basically cikgu punya degree adalah pure physics. Lepas habis SPM, cikgu sambung A-level, and then masa A-level tu masa macam ni lah, ambil tiga subjek utama tu, mathematics, kimia and physics. Of course dapat skor A kat situ, and then proceed dengan degree dekat universiti. Cikgu ambil pure physics. Pure physics. After that, cikgu buat KPLI ataupun kursus perguruan lepasan ijazah. So cikgu belajar dalam physics. It depends. Kamu minat physics and you see you will enjoy working as physics teacher ataupun anything dalam bidang physics, go ahead. Cikgu tak boleh nak arah kamu, just boleh nasihat je. Cikgu enjoy. Me being as a physics teacher, cikgu enjoy. And then kalau kamu tak nak jadi cikgu pun, kamu ada cabang-cabang lain, nak sambung master dalam bidang-bidang lain pun boleh lagi. So physics ni tak adalah teruk sangat kan. Okay, back to here. Negative 12 plus 10 equals to F yang kita nak cari tu. So negative 12 plus 10, kita dapat negative 2 equals to F. So F equals to negative 2 Newton.
final answer bila kamu jawab, make sure ada unit. Dalam pengiraan kan, kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke, doesn't really matter. But when it comes to final answer macam ni, jawapan yang terakhir sekali, make sure ada unit. Unit tu wajib ada. Okay, alright. So sekarang kita tengok arah yang berlawanan. Ada dua daya, and then both of them are acting on a different direction. One to the left, one to the right. So kira daya paduan. F, ini kita anggap F1 Ini F1, ini F2. Macam biasa tulis formula F1 plus F2. Tak kisah arah, kita just letak je plus dulu kat situ. So Ft, kita ambil F1 kita, arah kanan. Okay, kanan kat sini. Kanan. So 15. 15. Plus. Okay. Plus arah kiri. Ini kiri. So negatif lah. Negatif 8 kat situ. So calculator je. Okay, 15 tolak 8. And then you get 7 Newton. 7 Newton. So akan ada daya paduan 7 Newton bergerak ke arah kanan. Meaning this box, okay, meaning apa yang akan terjadi adalah, okay, this box will move to the right. Okay, sebab apa? Sebab ada daya paduan 7 Newton yang bertindak ke arah kanan. Yang bertindak ke arah kanan. Okay. So B is same. Okay, cikgu laju Kalau siapa tak boleh catch up kat sini, tolong bagi tahu. So, cikgu laju ni. So F total sama dengan ini become F1, ini become F2. So F1 plus F2. F1 is 5 sebab kanan. Okay. Tambah F2 negatif 7. So F total ataupun resultant force become negative 2 Newton. So overall objek ni yang mass 2 kg ni akan bergerak ke kiri sebab lebihan daya tu, daya paduan tu bergerak ke kiri. Total dia ke kiri. Okay. Ni negatif ni menunjukkan direction dia pergi arah mana. 7K light. Sekejap. Oh ya ke? Thank you. Oh, thank you. Putri Salina, tak apa, masuk je. Okay, bagus. Alhamdulillah. Tolong sebarkan. Macam mana nak screenshot? Kalau screenshot ni satu achievement dalam hidup cikgu ni. Oh, tapi tak jumpa button screenshot pula. Mana screenshot cikgu? Dekat di sini. Tak apalah, nantilah. Okey. Baik, kita fokus kejap. Kita ada beberapa minit je lagi. Cikgu tak nak lama tau, setengah jam je. Esok kita sambung lagi. Untuk makluman kamu semua, cikgu cuba buat selang-seli lah. Setiap hari cikgu cuba istiqamah. Hari ni form 5, and then hari ni form 5. Esok form 4 pula. Sambungan yang semalam. Okay. Lepas tu sambung pula form 5. Gila. Okay. So sebelum cikgu tidur, cikgu buatlah kelas dalam setengah jam. Okay, tak habis kita sambung. Dan cikgu cuba buat hari-hari lah. Kalau cikgu tak letih sangat tu, esok pukul berapa cikgu? Okay, most likely antara pukul 11.30, pukul 12, macam tu lah. Cikgu tak ada tetap lah. Cikgu pun idea untuk buat kelas lewat malam ni, road to 10K insyaAllah. Okay, cikgu idea nak buat kelas malam ni sebenarnya nak cuba lepak di TikTok, tapi cikgu tak ada idea nak lepak pasal apa. So apa kata cikgu cuba ajar je lah kan. Mana tahu kan ada orang nak belajar. Okey, soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Jap. Game Liverpool bila? Alamak, lupa. Malam ni ke esok? Tak ingat tapi tak apalah. Okey. 10K. Thank you. Okey, kita kamu cepat je bagi cikgu distract kan.
Okay, alright. Kita teruskan 8 ke arah kiri. Okay, 8 ke arah kiri. Dia kena pakai pen gojodok cikgu ni. 8 ke arah kiri. Kita nak cari F ni. So ini F1, ini F2. Dia kata jika daya paduan ialah 12 Newton. So kita tahu maklumat kat situ. Ft sama dengan, macam biasa kita tulis balik kita punya apa? F formula ni lah. Asas ni tolonglah jangan. Nasihat cikgu, tolong. Walaupun soalan ni nampak simple, tolong tulis. Biasakan, jadikan habit kamu. Loki QF. Okay, hadir. Terima kasih semua. PHY EU0 macam fizik tapi ke depan je. Okay. Terima kasih kerana ada yang likes tu dah 12.3k. Terima kasih. Okay, baik. So, kejap. Sambung balik. Okay. So kita ada 12. Dia kata ke positif kot kan? Sebab dia tak kata negatif. So kita beranggapan dia positif ke kanan. F1 F saja tambah 8 negatif 8 Newton sebab ke arah kiri. So 12 tambah 8, ini matematik kita susun balik. F sama dengan 20 Newton. Last kali, unit jangan lupa. Unit jangan lupa. Baik. Soalan yang untuk arah yang berbeza ni, seterusnya, contoh yang seterusnya. 12 Newton Ft sama dengan F1 plus F2. This become F1. Yang ini akan jadi F2 kamulah. So 12 sama dengan F1 kita 5 Newton tambah negatif F2. Cikgu kalau form 4 belajar fizik, form 5 function ke cikgu? Uish, gila tak function kau. Cikgu kalau boleh silibus form 4, silibus form 5 settle dalam 1 tahun yang sama. Maksudnya, contoh kalau kamu form 4 sekarang, kamu belajar form 5, kan? Kamu settle dua-dua silibus tu, naik form 5 nanti, you have 1 year to drill. Tak dapat A+ dalam fizik saja sangat. So at least kamu dah ada setahun extra time. Kan? Gila expert kot. So susun balik kat sini. And then plus, bila kamu belajar macam cikgu nak ajar ni, sebenarnya cikgu tak nak lagu terlalu cepat ataupun terlalu slow. Cikgu yang kita faham. Okay, yang kita faham. Alright. Baik. So F2 kita bawa ke sini. 12 bawa ke sini. Ini just matematik je. Just matematik 5 tolak 12. So F2 sama dengan 5 tolak 12. Siapa boleh kita tolong kira kan? Cikgu dah jam. Dah pukul 12 dah. 5 tambah 12. Oh, ada soalan. Okey. Cikgu, setiap hari berapa ajar ajar math form 3? Cikgu tak ajar math ataupun math. Walaupun cikgu boleh ajar, tapi cikgu fokus cikgu mainly kepada physics je. Okay. Wife cikgu matematik. Nanti cikgu rajin, cikgu suruh dia buat TikTok. Cikgu, saya fan MU, boleh stay sini ikut saya di. Untuk makluman kamu lah, cikgu study dekat University of Manchester. Cikgu study dekat University of Manchester, degree physics. Cikgu tak pernah pun pergi Liverpool. Pernah pergi sekali, tapi bukan game, just sekadar melawat stadium saja. Jawapan dia 7. Jawapan dia negatif 7 kat sini, sorry. Okay, just melawat saja stadium Liverpool tu. Dan cikgu pergi tengok match di Etihad dan Old Trafford. Masa tu tengah semangat lah, sokong Manchester United masa Alex Ferguson. But when he step down, orang lain naik, cikgu dah jadi lalang. Dan sekarang cikgu tengok gameplay Liverpool, cikgu macam minat kat dia.
So that's why cikgu follow cara dia. Itu je. Wife cikgu ajar mat juga ke? Tak, dia fully cikgu matematik. Cikgu pun dah lama tak ajar mat. Dah banyak dah lupa. Okay. So kita tengok yang berserenjang. Boleh tak 10 minit lagi kita stop 10 minit lagi kita stop. Okay. Yang berserenjang ni nampak macam complicated, tapi sebenarnya very simple. Okay, daya berserenjang maksud dia satu naik ke atas macam ni. Satu naik ke atas macam ni. Satu lagi 90 darjah. Berserenjang ni mungkin perkataan yang kamu jarang guna hari-hari, tapi maksud dia 90 darjah to each other. 90 degree to each other. Road to 20k. Thank you. Dah 20k dah. Mantap Pak Abu. Okay. So 90 degree kat mana? Ni tuan-tuan dan puan-puan ni 90 degree kat sini. Okay. So satu daya 3 Newton is moving upward. Dia tarik kotak ni naik atas. Satu lagi tarik ke arah kanan. Macam mana kita nak guna dia? Dalam kes ni kamu boleh guna teorem Pythagoras. Ni matematik form 2 kot kalau tak salah. Okay, teorem matematik form 2 kalau tak salah. Okay, so macam mana? Cara dia mudah je. Okay, kamu boleh gerakkan benda ni. Okay, cikgu padam balik semua. Kamu ambil 3 ni, gerakkan dia pergi ke tepi ni. So dia akan ada macam ni. Daripada sini 3 ni kalau cikgu boleh bayangkan cikgu gerak tak sini. Ekor ni tembung kat sini. So kamu akan dapat benda macam ni. So sini 3, sini 4. Sini 3, sini 4. Form 1. Dah form 1 dah. Okay. Probably not sure. Gila nama dia. Form 5 chapter 1. Yes, Form 5 chapter 1. Yes. Dulu ini Form 4. Sekarang bila ke SSM dah naik ke Form 5 tajuk ni. Okay. So apa itu teorem Pythagoras? Cikgu matematik cikgu. Okay. Dia selalu jerit macam ni. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Lepas tu bila cikgu ulang cakap je, satu kelas akan gelak-gelak. Tapi memang itu nada dia. Sampai sekarang lagi cikgu ingat lagi. So A tu kat mana? Inilah A, inilah B dia, inilah C dia. So kamu kira lah sendiri. Kalau nak kira A kan, kita nak cari yang ni kan, yang cari ni. So A kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Selalunya kita tekan-tekan kereta akan dapatlah A kuasa 2 sama dengan 25. Sorry tak nampak. Okay. Dan A sama dengan punca 25. A sama dengan 5 Newton. Newton jangan lupa. So itu cara nak kira Pythagoras, teorem Pythagoras kalau daya tu berserenjang. Simple. Berserenjang. Tapi kalau daya tu tidak berserenjang, meaning dia ada angle tertentu. Ayat dia kat sini ada sudut selain 90 darjah. Selain 90 darjah. So how do you settle this kind of problem? Kita tengok kat sini. Cikgu kita go sikit-sikit je. How do you settle this one? Okay, kepada siapa-siapa yang baru join, kalau nak dapatkan nota yang cikgu gunakan ni, boleh pergi ke bio cikgu. Okay, itu orang sebut bio kan. Kat atas ada link, my link lah tu. Kamu klik je link tu, dia akan bawa kamu ke my link lah cikgu tu. Ada nota form 4, ada nota form 5 for the whole year. So boleh download dan simpan siap-siap. Thank you untuk cikgu cikgu apa nama? Cikgu Sophie yang sediakan nota ni. Okay, alright. Ada 90 orang. Thank you.
90 orang ni nanti untuk form 5, tajuk form 5, next tajuk sambungan daripada yang ini kita sambung lusa. Esok cikgu masuk patah balik kepada form 4. Selang seli. Selang seli form 4, form 5, form 4, form 5. Kalau cikgu larat lah, cikgu buat kelas ni sebelum cikgu tidur. Lepas ni cikgu pergi tidur je. Okey? Baik. So macam mana nak settlekan problem ni? Tuan-tuan dan perempuan boleh tolong tak? Macam mana nak settlekan problem ni? Ada idea? Latihan ini, yes, semua ni dalam satu nota je semua ni. Semua ni dalam satu nota. Cikgu ada tips tak form 4 nak ambil fizik ni? The first one, jangan kelang kabut, jangan panik. Masa cikgu form 4, selama 6 bulan cikgu tak faham fizik tu apa. So, relax je. Yang penting jangan terus kecewa dan putus asa. Bab kata Boss James, jangan putus asa. Buat skala dulu, okey? Buat skala. Okey, macam ni. Tu dalam ni dia ada skala dah. Okey, betul lah tu. Okey, first kali, lemak jawapan ada kat sebelah sini pula kan. Okey, kita tengok apa dia cakap. Mula-mula kamu pilih skala. Okey, pilih skala. For example, 10 Newton ni kita nak letak macam mana? Okey, dia kata 1 cm kita anggap sebagai 2 Newton. So, kalau 10 Newton, kita akan ada 5 cm. Ini kamu kena ada pembaris. Guna pembaris. Okey. Kemudian, lukis garisan dengan panjang dan sudut yang tepat. Maksud kata kena ada 2 instrumen ataupun alat kat situ, iaitu pembaris dan protraktor. Bahasa Melayu sebut protraktor apa? Cikgu, ni bahasa Melayu lah kan protraktor ni. Okey. So, lepas dah pilih tu, dah pilih skala dan lukis, kamu buatlah contoh 5 cm. 5 cm ni kamu lukis atas kertas kamu. Ni 5 cm lah for example kan. And then sudut pun buat 50 guna protractor kan tu, 50 degree. And then kat sini 8. Berapa sentimeter? 4 cm. Macam kenapa 4 cm? Kita guna skala yang ini. Okey. Saya jam cikgu form 4 chapter 1. Okey, tunggu esok. Esok kita ada. Esok kita study form 4. Okey, kita study form 4. Jangan stres. Simple je. Okey. Baik, so dah habis skala, dah lukis. So kamu akan dapat bentuk macam ni. 5 cm, 4 cm ni nak lukis kat mana cikgu? Lukis atas jawapan kamu, atas kertas jawapan kamu tu. Okey. So step seterusnya, okey, lukis segitiga. Ada 2 segitiga kamu boleh lukis atau bukan segitiga, ada 2 lukisan yang kamu boleh lukis. Cikgu highlightkan dengan warna biru kat sini bagi kamu nampak faham maksud cikgu. Kamu boleh lukis segitiga atau kamu boleh buat segi 4 selari. You have 2 option and both of the option will give the same answer. Depends yang mana kamu suka. Alright? Depends yang mana kamu suka. Kita tengok dulu. Nak lukis segitiga macam mana. So, dia nak lukis segitiga yang ni. So, kamu dah cikgu highlightkan ni dengan warna warna apa yang sesuai? Warna pink. So, ini garisan 5 cm cikgu lukis atas kertas cikgu tadi. And this another one 4 cm at an angle ataupun pada sudut 50 darjah. Okay. Baru mula ke dah lama? Dah lama sebenarnya. Almost nak habis dah pun. Habis cikgu lukis ni, kita relax lah. Kita tamatkan. And then kita sambung lusa pula untuk form 5. Form 4 kita sambung esok. Tajuk bab 1. Okay. So, macam mana nak kira dia? Senang je. Kamu ambil pembaris. Kamu sambungkan dekat sini. Hujung sini. Sampai hujung sini. Garis yang selari dekat sini. Ini garis ni mesti selari kat sini. Dan yang atas ni mesti selari kat sini. Tu dia banyak kan. And then apa yang kamu buat next adalah kamu gariskan yang hujung ni. Kamu gariskan ke hujung tu. Sorry. Ini cikgu lukis segi 4. Sorry Ini bukan segi 3. Ini segi 4. Segi 4. Segi 4 selari. Kan nama dia kan segi 4 selari kan? Segi 4 selari. Sebab tu ada 4 benda dekat tepi ni. So, lepas tu kamu
dah kira-kira cikgu padam balik semua ni, dan dapat segi 4 selari ni, kamu kira ambil pembaris lah. Ambil pembaris, measure this length. Measure this using ruler. Katakanlah kamu measure, kamu dapat berapa sentimeter? Ada pembaris tak kat sini? Tak ada pembaris. So nampak macam panjang sikit lah daripada 5 cm ni, macam perkara 8 cm kot. 8 atau 7 point lebih lah. So sebabkan kita guna skala kita tadi 1 cm sama dengan 2, then okay, kita akan dapat answer dia. Kita just darab je final answer. Itu guna kaedah segi 4 selari. And this one kaedah segi 3. Ingat tak tadi mula-mula cikgu alih-alihkan ni? Ni cikgu gerakkan ke tempat sini, alihkan, dapat segi 3 macam ni kan. Untuk yang tak berserenjang pun boleh. Cuma kena sudut yang sama. Macam mana? Kamu bayangkan cikgu ambil ni benda ni. Yang ni, yang garisan ni. Cikgu ambil garisan ni. Cikgu gerakkan. Tak sini. Jadi macam tu. Dan sudut ni kat sini kalau kita sambung lagi mesti 50 darjah juga. Dan 5 cm benda yang sama, 4 cm benda yang sama. Finally gariskan titik ni dengan titik ni. Lepas dah garis tu, kiralah berapa panjang dia. So macam biasa tadi, panjang kamu dapat dalam sentimeter tu darab 2 Newton, sebab kita ambil nisbah dia. Kita set pada mula-mula. Okey, selesai tajuk kita pada malam ini, iaitu mengira daya paduan bagi kes arah yang sama. Okey, bagi kes arah yang sama dan juga bagi kes arah yang bertentangan. Dan kita buat tadi macam mana kalau arah berserenjang, kalau dia 90 degree. 90 degree solution dia kita guna teorem Pythagoras. Kalau dia tidak berserenjang, meaning dia ada angle, at an angle, we have two choices. Sama ada guna segi 3 ataupun guna segi 4. Ini yang cikgu ajar ni is just a theory. Okay, insyaAllah next class, which is will be on esok Ahad kan. So kita akan cuba buatlah latihan. Cikgu akan sediakan beberapa latihan, kamu boleh try kat situ nanti. Okay, alright, settle. Ini latihan yang ada kamu boleh try. Latihan dalam nota ada latihan, boleh try kat sini. Dan kita akan discuss next class. Hopefully apa yang kita discuss pada malam ini ada function lah. Ada function lah, macam kawan kamu cakap tadi, ada function dan berguna.